Salam sejahtera saya ucapkan kepada para pensyarah dan rakan-rakan saya kasih sekalian. Nama saya Alia Solfina binti Ahmad, berumur 19 tahun dan berasal dari Kuantan, Pahang. Saya merupakan anak pertama dalam dua adik-beradik saya. Ibu saya yang bernama Nur Hazimah binti Yaakob merupakan seorang pegawai bank di RHB Bank, Cawangan di Kuantan, Pahang. Saya ingin mengambil masa beberapa minit untuk memberitahu anda bagaimana saya berminat untuk mengambil program pengajian kejuruteraan perisian di Universiti Malaya. Tujuan saya memilih program pengajian ini adalah kerana sejak di sekolah lagi, saya suka menyertai program berkaitan informasi teknologi di mana saya mahir dalam bidang ini. Sejak dari awal umur lagi, saya sudah didedahkan dalam dunia teknologi dan mahir dalam penggunaan teknologi. Tiada masalah bagi saya dalam menguruskan penggunaan teknologi pada zaman kini. Kursus yang saya ingin melanjutkan di Universiti Malaya ini juga merupakan antara teratas di dunia, khususnya di Malaysia. Dengan ini, saya akan dapat menajarkan pengetahuan dan kemahiran saya. Sekiranya saya dapat menyertai program ini di universiti tersebut. Selain itu, hala tuju karier saya, jika saya terpilih untuk menyertai dalam program ini, cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang sistem analisis atau kejuruteraan perisian yang berjaya. Kepada keluarga, guru-guru dan rakan-rakan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dorongan semua kepada saya untuk berjaya. Harapan saya, jika saya diterima tawaran untuk program pengajian ini, saya akan berusaha lebih lagi untuk mencapai cita-cita saya. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Alia Solfina binti Ahmad, merupakan penyampai 1. Saya akan membentangkan isu-isu semasa iaitu sistem pentadbiran Malaysia. Sistem pentadbiran Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang mana Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong berperanan sebagai ketua negara. Sistem demokrasi berparlimen bermaksud rakyat dapat melibatkan diri dalam sistem pentadbiran negara. Rakyat berpeluang membentuk kerajaan melalui pilihan raya dan bebas memilih perwakilan bagi mengurus negara. Pengamanan sistem demokrasi berparlimen tujuan adalah untuk memperlihatkan landasan pemerintahan bagi sesebuah negara adalah berteraskan kepada kebebasan atau demokrasi. Parlimen ialah institusi terunggul dalam sesebuah negara yang mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu syarat dalam sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 badan di dalam sistem pemerintahan iaitu perundangan, eksekutif dan kehakiman. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Raja berperlembagaan bermaksud raja yang memerintah mengikut kuasa yang diberikan kepada baginda SPB yang di-Pertuan Agong oleh perlembagaan. Baginda harus bertindak atas nasihat kabinet atau nasihat seorang menteri yang bertindak di bawah kuasa am kabinet, biasanya Perdana Menteri. Sebagai ketua negara Malaysia yang di-Pertuan Agong berada di kemuncak ketiga-tiga bidang kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman. Yang di-Pertuan Agong mempunyai keutamaan yang melebihi semua orang di Malaysia dan tidak boleh didakwa dalam perbicaraan mana-mana mahkamah. Baginda merupakan lambang kedaulatan dan perpaduan negara. Yang pertama, pemilihan. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari kalangan 9 orang Raja Melayu oleh Majlis Raja-Raja mengikut aturan yang terkandung dalam jadual ketiga Perlembagaan Malaysia. Setiap raja boleh dipilih menjadi yang di-Pertuan Agong kecuali baginda belum cukup umur atau sengaja tidak mahu dipilih atau dikirakan tidak layak oleh Majlis Raja-Raja dengan undi sulit atas sebab lain. Raja yang pertama dalam senarai pemilihan dan mendapat sokongan daripada sekurang-kurangnya 4 orang raja akan ditawarkan jawatan ini selama 5 tahun, melainkan baginda meletakkan jawatan sebelum tempoh berkenaan atau dilucutkan jawatan oleh Majlis Raja-Raja. Isteri yang di-Pertuan Agong digelar Raja Permaisuri Agong dan mempunyai keutamaan selepas yang di-Pertuan Agong. Yang kedua pula ialah kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif adalah terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Walau bagaimanapun, baginda harus bertindak atas nasihat kabinet atau Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong berhak mendapat apa-apa maklumat mengenai kerajaan persekutuan yang boleh diperolehi oleh kabinet.
Semasa Majlis Raja-Raja membicarakan perkara-perkara mengenai dasar negara, baginda diiringi oleh Perdana Menteri. Yang ketiga pula ialah hubungan dengan Parlimen. Yang di-Pertuan Agong merupakan satu daripada 3 komponen Parlimen di samping Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Baginda boleh memanggil, menangguh dan membubarkan Parlimen. Yang di-Pertuan Agong boleh juga memberi ucapan dalam mana-mana majlis Parlimen. Rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara perlu mendapatkan persetujuan kecuali sebagaimana diperuntukkan dalam Perkara 66 yang di-Pertuan Agong sebelum dijadikan undang-undang. Keempat pula, hubungan kehakiman. Ketua Hakim Negara, Mahkamah Agung, Hakim-Hakim Besar, Mahkamah Tinggi dan Hakim-Hakim lain, Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mengampun segala kesalahan yang dibicarakan dalam Mahkamah Tertera, segala kesalahan yang dilakukan dalam wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Labuan dan segala hukuman yang dijatuhkan dalam Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Seterusnya merupakan tugas-tugas lain. Yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Bersenjata dan Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan, Sabah, Sarawak dan negeri baginda sendiri. Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum berbumi putera Sabah dan Sarawak. Yang kedua akhir, kuasa budi bicara. Mengikut Perlembagaan Persekutuan Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak mengikut budi bicaranya sendiri dalam 3 perkara, iaitu pelantikan Perdana Menteri, memperkenan atau menolak permintaan pembubaran Parlimen, meminta supaya diadakan suatu mesyuarat Majlis Raja-Raja mengenai keistimewaan kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Raja-Raja. Dan yang terakhir sekali merupakan larangan. Terdapat beberapa perkara yang tidak boleh dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Di antara perkara-perkara tersebut ialah yang pertama, tidak boleh dengan giatnya melibatkan diri dalam perniagaan. Yang kedua, tidak boleh memegang jawatan bergaji. Seterusnya, tidak boleh meninggalkan Malaysia selama tempoh yang melebihi 15 hari kecuali dengan persetujuan Majlis Raja-Raja atau kerana membuat lawatan rasmi ke sebuah negara lain. Selain itu, tidak boleh menerima apa-apa jua jenis emolumen dari negeri yang baginda menjadi raja dan tidak boleh menjalankan tugas-tugas sebagai raja negerinya kecuali tugas-tugas sebagai Ketua Agama Islam, binaan perlembagaan dan pelantikan pemangku raja atau ahli maah pemangku raja. Itu sahaja daripada saya. Parlimen Malaysia merupakan badan perundangan dalam sistem kerajaan Malaysia. Dari segi struktur pentadbirannya, Parlimen Malaysia mempunyai 3 institusi utama iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Parlimen Malaysia berfungsi sebagai platform bagi kerajaan persekutuan menggubal undang-undang. Dari segi prosedur, undang-undang yang dibentang dan diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara akan diangkat untuk mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebelum diwartakan dan dikuatkuasakan di seluruh negara. Selain penggubalan undang-undang, Parlimen Malaysia meluluskan pindaan kepada Undang-Undang Persekutuan, memeriksa dasar-dasar serta meluluskan perbelanjaan kerajaan persekutuan dan hasil-hasil cukai yang baru. Parlimen Malaysia juga menjadi forum untuk ahli parlimen membahaskan isu-isu berkepentingan nasional serta menyampaikan pandangan dan kritikan berhubung perkara-perkara yang berlaku dalam dan luar negara. Badan Eksekutif merupakan badan pemerintah bagi kerajaan Malaysia. Ia juga dikenali sebagai Kabinet atau Penjemaah Menteri. Badan ini dibantu oleh jentera pentadbiran awam yang bertanggungjawab melaksanakan ataupun menguatkuasakan undang-undang dan dasar negara dan juga mentadbir negara. Kuasa Jemaah Menteri dijelaskan di bawah perkara 39. Berdasarkan peruntukan tersebut, kuasa memerintah bagi persekutuan terletak pada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan boleh dijalankan juga oleh Jemaah Menteri atau menteri-menteri yang diberi kuasa oleh Jemaah Kabinet. Badan Hakiman atau Judiciary berperanan menyelesaikan perselisihan atau pertikaian di antara rakyat dan di antara rakyat dengan pihak berkuasa. Perkara 121, Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa kuasa kehakiman bagi persekutuan terbahagi kepada 2 mahkamah tinggi yang mana pewujudan mahkamah tersebut bersesuaian dengan bidang kuasa dan tarafnya. Yang pertama ialah Mahkamah Tinggi bagi Semenanjung. Kuasa kehakiman bagi negeri-negeri di Semenanjung terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Malaya. Yang kedua ialah Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak. Kuasa kehakiman bagi negeri di Sabah dan Sarawak terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Borneo.
Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Persekutuan, Mahkamah Tinggi yang berkaitan dan mahkamah yang lebih rendah mempunyai bidang kuasa tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Persekutuan. Selain Mahkamah Tinggi, terdapat juga Mahkamah Rayuan yang mempunyai bidang kuasa untuk memutuskan rayuan terhadap keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi atau seseorang hakimnya. Manakala Mahkamah Persekutuan pula mempunyai bidang kuasa untuk memutuskan rayuan terhadap keputusan-keputusan yang telah dibuat di peringkat Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi ataupun seseorang hakim bagi mahkamah tersebut. Dewan Negara mempunyai 70 orang ahli, iaitu 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undang Negeri sebagai mewakili 13 negeri. Setiap negeri diwakili oleh 2 orang ahli. 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk 2 ahli dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seorang dari wilayah Persekutuan Labuan dan seorang dari wilayah Persekutuan Putrajaya. Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang menyumbang khidmat, yang cemerlang atau telah mencapai kecemerlangan dalam profesen masing-masing, dalam perdagangan, industri, pertanian, aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial, atau merupakan wakil kumpulan kaum minoriti ataupun kebolehan menjaga kepentingan orang-orang asli. Untuk layak menjadi ahli Dewan Negara, seseorang calon hendaklah warga negara Malaysia, umur tidak kurang dari 30 tahun, waras fikiran, bukan seorang muflis dan tidak mempunyai rekod jenayah. Peranan utama Dewan Negara ialah untuk membahaskan sesuatu rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih mendalam dan teliti. Ini bererti Dewan Negara dapat memperbaiki rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat. Dewan Negara juga merupakan forum bagi pegawai-pegawai awam dan ahli politik yang berpengalaman untuk membincangkan perkara-perkara yang menjadi kepentingan umum. Dewan Rakyat mempunyai 222 orang ahli, iaitu 165 di Semenanjung, 31 di Sarawak dan 26 di Sabah termasuk Labuan. Setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya, iaitu Parlimen, yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Mereka memegang jawatan selama 5 tahun sekiranya Parlimen tidak dibubarkan sebelum tamat tempohnya. Tugas utama Dewan Rakyat ialah untuk membuat undang-undang dengan cara membincang dan meluluskan rang undang-undang. Rang undang-undang yang diluluskan kemudian dikemukakan bagi kelulusan Dewan Negara dan seterusnya untuk diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dewan Rakyat juga menyediakan suatu forum di mana dasar-dasar kerajaan boleh dipersoalkan dan diperdebatkan oleh ahli-ahli.